Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23, ia menegaskan pentingnya ketaatan terhadap ibu bapa. Ia bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentaknya, dan ucaplah kepadanya perkataan yang baik. Ayat ini menekankan tidak hanya ketaatan kepada ibu bapa, tetapi juga memberikan petunjuk bagaimana berbicara dan berinteraksi dengan mereka. Ketaatan kepada ibu bapa dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sikap hormat serta bahasa yang baik dalam berkomunikasi dengan mereka diwajibkan. Definisi adab adalah norma-norma etika dan perilaku yang diakui dalam masyarakat. Ia melibatkan tingkah laku yang dianggap sesuai dan bermoral. Adab terhadap ibu bapa serta keluarga merupakan nilai-nilai dan tindakan yang mencerminkan perhargaan, hormat dan kepatuhan terhadap peranan dan tanggungjawab keluarga. Antara adab-adab yang kita boleh terapkan adalah hormat dan taat kepada ibu bapa. Hormat dan taat kepada ibu bapa adalah sikap yang mengekspresikan perhargaan, kesetiaan dan ketaatan terhadap peranan dan arahan dari kedua ibu bapa. Seperti tidak melakukan perkara yang dilarang oleh ibu bapa dan tidak meninggikan suara semasa bercakap dengan ibu bapa atau keluarga. Kedua, menjaga maruah keluarga. Anak-anak diminta untuk menjaga maruah keluarga dengan tidak melakukan tindakan atau kata-kata yang boleh merosakkan imej keluarga. Seterusnya, berkongsi tanggungjawab. Adab keluarga juga melibatkan sikap gotong royong dalam menangani tanggungjawab harian, seperti membersihkan rumah, memasak dan merawat anggota keluarga yang memerlukan bantuan. Seterusnya, sikap tawaduk dan sabar. Menunjukkan sikap tawaduk iaitu rendah diri dan sabar dalam menghadapi cabaran hidup bersama-sama keluarga. Dan yang terakhir adalah menghormati perbezaan pendapat. Adab keluarga juga melibatkan kemampuan untuk menghormati perbezaan pendapat di antara ahli keluarga dalam menyelesaikan konflik secara bersama-sama. Nilai-nilai adab terhadap ibu bapa dan keluarga ini dapat membentuk dasar pembentukan masyarakat dan budaya Melayu yang kuat dalam memelihara hubungan keluarga yang harmoni dan stabil. Definisi bagi nilai murni pula adalah prinsip-prinsip moral yang dipegang tanpa campuran motif atau kepentingan peribadi. Nilai-nilai murni terhadap ibu bapa dan keluarga termasuk prinsip dan sikap positif yang menunjukkan penghayatan, kasih sayang dan tanggungjawab terhadap hubungan kekeluargaan. Nilai-nilai ini menjadi asas dalam memupuk hubungan harmoni dan saling menyokong antara ahli keluarga. Antara nilai murni terhadap ibu bapa dan keluarga yang boleh kita terapkan adalah sikap bertimbang rasa. Sikap bertimbang rasa terhadap ibu bapa adalah sikap yang menunjukkan pemahaman, kepekaan dan keadilan dalam berinteraksi dengan mereka. Ini termasuk kesediaan untuk memahami perasaan dan perspektif ibu bapa serta membuat keputusan atau bertindak dengan mengambil kira kepentingan dan perasaan mereka secara adil. Seterusnya, menjaga amanah dan kepercayaan. Ini seperti menepati janji, menjaga rahsia keluarga dan memegang amanah yang diberi oleh keluarga dengan baik. Seterusnya adalah kasih sayang dan perhatian. Memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anggota keluarga seperti bertanya khabar dan memberi dukungan dari segi emosional. Akhir sekali, kejujuran dan kepercayaan. Jujur dalam semua perkara dan memberikan kepercayaan antara satu sama lain. Kepercayaan dapat diwujudkan melalui komunikasi terbuka, manakala jujur pula dapat membantu menjaga kestabilan hubungan antara keluarga. Nilai-nilai murni ini tidak hanya membentuk dasar bagi hubungan keluarga yang sihat, tetapi ia juga memberikan landasan moral yang kuat bagi perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Nilai-nilai murni dan adab terhadap ibu bapa serta keluarga berkait rapat, tetapi kedua-duanya merujuk kepada aspek yang sedikit berbeza dari segi konteks hubungan kekeluargaan.
Perbezaan antara nilai-nilai murni dan adab terhadap ibu bapa serta keluarga adalah nilai-nilai murni termasuk prinsip moral dan etika yang membimbing tingkah laku dan sikap kita dalam kehidupan seharian, manakala adab terhadap ibu bapa dan keluarga pula adalah tindakan, sikap dan tingkah laku yang menunjukkan rasa hormat dan ketaatan terhadap peranan dan hubungan keluarga. Walaupun nilai-nilai murni dan adab terhadap ibu bapa serta keluarga berbeza dari segi fokus, tetapi mereka saling melengkapi. Nilai-nilai murni membentuk asas moral inspirasi yang kita terapkan dalam hubungan keluarga seharian. Oleh itu, nilai-nilai murni yang kuat dapat mewujudkan asas adab yang baik terhadap ibu bapa serta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidah Salsabila binti Arifin. Nombor metrik 2021813512. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang pengenalan mengenai isu-isu semasa di Malaysia. Apa yang saya kaji dari berita harian Metro yang ditulis oleh Muhammad Rizal, iaitu Pupuk Akhlak Mulia di Jiwa, mengenai tentang pengabaian akhlak Islam, timbul gejala sosial yang mengawatkan. Contoh yang diberikan adalah tidak menghormati ibu bapa ataupun biadab. Kanak-kanak atau remaja pada masa kini hilang sifat sabar dan mahu tunjukkan ego masing-masing. Sepatutnya perasaan atau tingkah laku ini tidak seharusnya terjadi dalam masyarakat pada masa kini, kerana di sekolah juga tidak diajari sifat-sifat sebegini. Malah di sekolah dipupuk nilai-nilai murni seperti dalam kegiatan co-curriculum. Sebagai peranan ibu bapa juga, mereka tidak seharusnya menyerahkan 100% peranan penjagaan kepada pihak sekolah. Malah mereka sepatutnya menjadi tanggungjawab untuk mendidik anak-anak di rumah. Aspek pendidikan dan bimbingan, contohnya di sebuah negeri timbulnya isu budak Gian Pelkuda. Hal ini terjadi disebabkan oleh masalah keluarga. Apabila seorang budak lelaki tersebut menceritakan mereka terjebak dalam isu seperti ini kerana mempunyai masalah dalam keluarga. Jadi dengan itu, setiap ahli keluarga perlulah memainkan peranan yang penting dalam mendidik keluarga yang bahagia. Setiap ahli keluarga mestilah teguh kepada perintah Allah dan jauhkan apa larangannya. Seterusnya, kajian melalui berita harian, iaitu kurang ilmu keibubapaan punca anak terabai. Contoh yang diberikan dari penulis adalah anak kecil yang berumur 4 atau 5 tahun berjalan seorang diri di luar rumah tanpa pengetahuan atau tanpa pengawasan dari ibu bapa. Hal ini terjadi disebabkan oleh ibu yang berada di tempat kerja dan bapa tertidur di dalam rumah. Ibu bapa tidak memahami atau mendalami ilmu keibubapaan, atau jika ibu bapa memahami ilmu tersebut, mereka tidak praktiskan di dalam keluarga. Anak-anak kecil diajar untuk berdikari. Contoh yang diberikan adalah kanak-kanak sekarang kebanyakannya berniaga atau menjaja di tepi jalan. Hal ini terjadi disebabkan oleh faktor kemiskinan. Jadi dengan itu, kekayaan mestilah memainkan peranan yang penting untuk menjamin keluarga yang bahagia. Seterusnya, melalui sinar harian tentang kasih sayang. Seorang ibu bapa mampu menjaga 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga ibu bapa.
Okay. Contoh yang diberikan adalah seorang ibu bapa ditinggalkan di tepi jalan oleh anak kandung mereka sendiri. Selain itu juga, di Pulau Pinang terjumpa mayat seorang wanita bersendirian di rumah. Jadi, di manakah anak-anak mereka? Okey, di Selangor, ibu yang kudung ditinggalkan di tepi jalan. Bapa ditinggalkan di sebuah surau. Mana peranan anak-anak? Di manakah anak-anak mereka? Hal ini terjadi juga disebabkan oleh kemungkinan kesempitan hidup atau kurang pengetahuan tentang pentingnya penjagaan ibu bapa oleh anak-anak. Hal ini terjadi disebabkan oleh kemungkinan ibu bapa tidak memberi pendidikan kepada anak-anak mereka tentang kasih sayang seorang ibu bapa terhadap anak-anak atau kasih sayang seorang anak-anak kepada ibu bapa. Tugas untuk menjaga ibu bapa adalah tugas yang sangat mulia. Ibu bapa membesarkan kita dengan harapan kasih sayang anak-anak hingga ke hujung nyawa. Jasa dan pengorbanan ibu bapa belum tentu dibalas oleh anak-anak. Jadi, mulakan ibu bapa anda untuk mendapat hidup yang harmoni. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Azizi bin Abdullah. Nombor matrik 2021-855-850. Pada slide ini, saya akan mengulas tentang kepentingan mengaplikasikan adab dan nilai murni terhadap ibu bapa dan keluarga. Kepentingan ini sangat memberi impak dalam membentuk suasana harmoni dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Berikut adalah beberapa kepentingan tersebut. Yang pertama, mengukuhkan hubungan keluarga. Adab dan nilai murni membentuk dasar yang kukuh dalam hubungan keluarga. Dengan menghormati ibu bapa dan anggota keluarga lainnya, kita dapat menciptakan ikatan yang lebih erat dan saling mendukung. Yang kedua adalah membentuk karakter positif. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menerapkan adab dan nilai murni cenderung memiliki karakter yang positif. Mereka belajar tentang nilai-nilai seperti kesabaran, penghargaan dan tanggungjawab dari contoh yang diberikan oleh orang tua mereka. Yang ketiga pula, menanamkan nilai agama. Bagi keluarga yang menerapkan nilai-nilai agama, adab dan nilai murni menjadi bahagian integral dalam mempraktikkan ajaran agama. Ini memandu anggota keluarga untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Nilai-nilai agama sering memberikan panduan mengenai penghormatan, kesabaran dan kasih sayang yang penting dalam memelihara hubungan positif dengan ibu bapa. Selain itu, adab terhadap ibu bapa juga diinspirasi oleh ajaran agama untuk menyempurnakan kewajipan anak terhadap orang tua sebagai bahagian daripada ibadah. Kita berpindah kepada poin seterusnya, iaitu poin keempat. Menciptakan lingkungan pembelajaran. Keluarga adalah tempat pertama mana individu belajar tentang norma-norma sosial dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Dengan menerapkan adab dan nilai murni, keluarga menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran positif. Dan yang terakhir adalah menyuburkan kasih sayang. Adab dan nilai murni seperti kasih sayang, pengertian dan kepedulian membantu memperkuat ikatan emosi antara anggota keluarga. Keberadaan nilai-nilai ini menciptakan atmosfer yang penuh cinta dan saling perhatian. Dengan menerapkan adab dan nilai murni dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membentuk keluarga yang kukuh, bahagia dan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Bagi menutup kata, mengaplikasikan adab dan nilai murni terhadap ibu bapa adalah landasan utama untuk membina hubungan kekeluargaan yang mantap dan penuh kasih sayang. Ini tidak hanya mencerminkan warisan budaya kita, tetapi juga mencipta persekitaran yang kondusif untuk perkembangan positif anak-anak. Dengan memelihara nilai-nilai ini, kita tidak hanya menghormati ibu bapa,
tetapi membentuk generasi yang akan mewarisi nilai-nilai luhur untuk generasi yang akan datang. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, faktor-faktor pengabaian adab terhadap ibu bapa dan keluarga. Pengabaian terhadap adab keluarga adalah sebuah realiti yang semakin meruncing dalam masyarakat moden. Adab keluarga yang mencerminkan nilai-nilai kehormatan, penghargaan dan kasih sayang di dalam hubungan keluarga semestinya menjadi titik fokus untuk mengekalkan keharmonian. Beberapa faktor yang menyumbang kepada pengabaian terhadap adab keluarga perlu diperhatikan dan difahami. Pertama sekali, kurangnya kesedaran dan pendidikan agama. Pendidikan agama yang kurang lengkap boleh menyebabkan kita kehilangan kesedaran terhadap nilai-nilai adab keluarga yang seterusnya ditanamkan melalui ajaran agama. Pada zaman ini, kebanyakan orang mungkin lebih tertarik pada pencapaian dunia, harta benda dan seringkali aspek spiritual dan ajaran agama terpinggirkan. Ini seterusnya membawa kepada ketidakfahaman mengenai keutamaan dan kewajipan kita terhadap ibu bapa dalam konteks keagamaan kerana tidak mempunyai panduan dalam hidup. Dalam realiti kehidupan yang sebenar, dapat kita lihat pendidikan agama seringkali diabaikan dalam sistem pendidikan atau mungkin diajar secara bersifat formal tanpa penekanan pada aplikasi nilai-nilai dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, seseorang mungkin tidak sedar bahawa agamanya mengajarkan betapa pentingnya menghormati dan berbakti kepada ibu bapa. Ketidakfahaman ini dan kurangnya didikan agama dalam diri anak-anak kemudiannya boleh membawa kepada sikap yang kurang menghargai dan kurangnya kesedaran terhadap nilai-nilai adab keluarga yang sepatutnya menjadi panduan kerana anak-anak ini tidak dididik dengan nilai agama. Hal ini demikian juga kerana agama dapat mengajar dan membantu kita mengetahui yang benar dan yang salah. Kedua, pengaruh lingkungan dan rakan sebaya. Hal ini demikian kerana rakan merupakan orang kedua yang terrapat dengan anak-anak selain ibu bapa dan keluarga. Oleh yang demikian, rakan sebaya ini menjadi role model kepada anak-anak. Kita harus fahami bahawa pengaruh rakan sebaya dan persekitaran tempat tinggal kita memainkan peranan besar dalam membentuk sikap dan nilai kita terhadap keluarga. Sekiranya persekitaran kita tidak menghargai nilai-nilai keluarga, mungkin kita juga terjebak dalam norma sosial yang kurang menghargai hubungan keluarga. Dalam era digital dan pengaruh media sosial, terutama di kalangan generasi muda, pengaruh rakan sebaya dan paparan kepada gaya hidup yang kurang mengutamakan nilai-nilai keluarga boleh menjadi sangat dominan. Sebagai contoh, jika rakan-rakan sebaya memberikan contoh sikap yang kurang hormat kepada ibu bapa, individu tersebut mungkin cenderung mengikut norma tersebut tanpa memikirkan tentang nilai-nilai keluarga yang seharusnya menjadi keutamaan. Yang ketiga, keterbatasan komunikasi. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara efektif dalam keluarga seringkali menjadi masalah yang merumitkan hubungan. Tekanan hidup, beban kerja dan masalah ekonomi boleh menyebabkan stres yang kemudiannya mempengaruhi cara kita berkomunikasi dalam keluarga. Dalam masyarakat yang penuh dengan tuntutan dan kesibukan, anggota keluarga mungkin menghadapi tekanan yang tinggi dari pelbagai aspek kehidupan termasuk pekerjaan dan masalah kewangan. Contohnya, seorang yang sibuk dengan pekerjaan mungkin sukar untuk menyampaikan perasaan atau keperluan kepada keluarga dengan jelas. Kesulitan untuk berkomunikasi ini dapat menyebabkan ketidakfahaman dalam konflik dalam keluarga. Oleh itu, dalam kehidupan seharian kita, keluarga perlu mencipta waktu dan ruang untuk berkomunikasi dengan bijak dan memastikan saluran komunikasi keluarga terbuka. Keempat, konflik dalam keluarga. Konflik dalam keluarga adalah
perkara yang biasa. Tetapi apabila konflik ini tidak diatasi dengan baik, ia boleh merosakkan hubungan dan menyebabkan pengabaian terhadap adab keluarga. Konflik yang dibiarkan tidak teratasi dapat memicu perasaan yang tidak berpuas hati, marah dan kurangnya kepercayaan di dalam keluarga. Dalam masyarakat yang moden, kita dapat lihat di mana kepelbagaian pendapat dan perbezaan nilai sering kali berlaku. Konflik dalam keluarga boleh berpunca dari perbezaan pendapat mengenai nilai kepercayaan atau pemahaman tentang peranan masing-masing. Sebagai contoh, perbincangan yang tidak selesa tentang isu-isu anak boleh memicu kepada konflik. Jika konflik ini tidak diatasi secara konstruktif melalui komunikasi yang terbuka dan pemahaman, ia dapat menyebabkan ketidakharmonian dan pada gilirannya pengabaian terhadap adab keluarga. Akhirnya, pengabaian terhadap adab keluarga boleh diibaratkan seperti mengabaikan akar pohon yang menyokong kehidupan. Seperti halnya pohon yang tumbuh subur dengan perawatan akar yang baik, keluarga yang dijaga dengan adab yang betul akan berkembang dengan baik. Sebaliknya, jika akar dibiarkan lemah atau diabaikan, pohon atau keluarga tersebut dapat layu dan tidak berkembang sebagaimana semestinya. Secara ringkas, pengabaian terhadap adab keluarga dapat menyebabkan ketidakharmonian, konflik dan disfungsi dalam keluarga, seperti pohon yang tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa perhatian pada akarnya. Kesan pengabaian adab terhadap ibu bapa dan keluarga akan menyebabkan anak-anak berpelakuan yang destruktif atau tidak baik. Seterusnya, ianya dapat memberi kesan kepada negara akibat melahirkan masyarakat yang tidak berkualiti. Antara kesan-kesan pengabaian adab terhadap ibu bapa dan keluarga ialah seperti hilangnya rasa hormat kepada ibu bapa. Nilai murni sepatutnya perlu dipupuk sejak di rumah lagi, dan sebagai ibu bapa, mereka berperanan untuk mencorakkan kehidupan anak-anak dengan nilai keislaman serta nilai-nilai murni yang terpuji sejak kecil lagi agar anak-anak menjadi insan yang bertakwa dan menghormati kepada ibu bapa. Kesan pengabaian adab adalah berpunca daripada seseorang anak yang lemah dalam memahami penghayatan agama dalam kehidupan. Antara tanda-tanda yang menunjukkan seseorang anak tidak menghormati ibu bapa adalah seperti meninggikan suara, memberontak, menggunakan perkataan yang kesat dan juga melakukan sesuatu yang boleh memburukkan nama baik keluarga. Seterusnya, mari kita masuk kepada poin yang kedua, iaitu hubungan silaturahim di antara ibu bapa dan keluarga juga akan terjejas. Sebagai contoh yang mudah yang boleh kita tunjukkan ialah seperti sewaktu kita menghadiri majlis keramaian. Pada zaman pasca moden ini, gadget merupakan alat utama yang membuatkan manusia alpa dengan keadaan sekeliling. Penggunaan keterlaluan gadget secara berterusan memberi kesan negatif kepada perkembangan emosi dan juga sasiah anak-anak. Jika tidak dikawal, akan menyebabkan anak-anak berada dalam kelompok dunia mereka sendiri sehingga dapat menyebabkan mereka bersikap antisosial. Selain itu, perilaku yang negatif sehingga tidak menghiraukan keadaan sekeliling boleh mengakibatkan ibu bapa dan juga keluarga terasa hati sehingga dapat menjejaskan hubungan silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainin Sofia binti Nur Ifandi dan nombor pelajar saya ialah 2021769535. Baik, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan usaha-usaha untuk mengekang kegagalan menghormati ibu bapa dan keluarga. Usaha yang pertama ialah kekuatan ilmu pengetahuan. Kekuatan ilmu pengetahuan merupakan komponen paling utama dalam pembentukan hubungan baik antara ahli keluarga kerana ilmu pengetahuan adalah garis panduan bagi setiap individu untuk membuat perkara yang benar.
Baik, menurut Profesor Madya Dr. Azizi Haji Yahya yang merupakan pensyarah Psikologi Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, ilmu pengetahuan membantu setiap individu untuk membezakan perkara yang baik dengan yang buruk. Seterusnya, untuk membina hubungan yang baik antara ahli keluarga, ilmu agama dan ilmu kekeluargaan wajib dipelajari. Pertamanya, ilmu agama wajar dipelajari kerana ia adalah panduan utama dalam hidup. Setiap agama pasti ada cara tersendiri untuk mewujudkan keluarga bahagia. Agama Islam yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah serta kehidupan yang berlandaskan takwa sebagai rujukan dan pedoman hidup. Sesungguhnya takwa kepada Allah adalah asas keharmonian keluarga kerana redha Allah adalah kunci utama untuk menjamin kebahagiaan tersebut. Seandainya ilmu agama tidak dipelajari, setiap individu pasti tidak mengetahui bahawa kunci utama untuk membina keluarga sakinah itu adalah dengan hidup berlandaskan takwa kepada Allah serta menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan. Mereka akan terus menyangka bahawa untuk membina keluarga bahagia, mereka perlu mengejar segala kemewahan di dunia. Baik, usaha yang kedua ialah kemahiran berkomunikasi. Komunikasi yang kurang baik dalam keluarga akan memberikan impak negatif kepada emosi dan psikologi ahli keluarga itu sendiri. Merujuk kepada sebuah jurnal yang bertajuk Faktor Keharmonian dan Keruntuhan Rumah Tangga, ditulis pada tahun 2016 oleh Fadilah Ismail yang merupakan petugas di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Beliau berkata kat situ, komunikasi yang baik adalah apabila pasangan menjadi pendengar yang baik dan mementingkan setiap apa yang dikatakan oleh pasangan mereka. Apabila pasangan suami isteri berkomunikasi dengan baik, maka hubungan yang baik akan wujud kerana setiap perkara dibincangkan bersama-sama, begitu juga apabila adanya masalah. Dalam berkomunikasi, kelembutan dan kelunakan suara juga perlu dijaga supaya ia memberi kesan positif kepada orang lain. Sama juga dengan ibu bapa perlu berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak mereka kerana ia sangatlah penting dalam kehidupan supaya anak sentiasa menghormati ibu bapa apabila diberikan nasihat yang baik dan mudah untuk membawa anak-anak mereka ke arah kebaikan. Seterusnya ialah pentadbiran keluarga yang baik. Pengurusan keluarga yang teratur amat perlu dalam membina hubungan yang baik dalam keluarga. Setiap anggota mempunyai peranan yang besar dalam menguruskan institusi keluarga. Tindakan menguruskan institusi keluarga merupakan amanah untuk setiap manusia. Pengurusan keluarga boleh dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama pengurusan kewangan dan yang kedua peranan yang dimainkan oleh setiap ahli keluarga. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam institusi keluarga. Mereka juga bertanggungjawab untuk menyara keluarga kerana mereka merupakan tiang ekonomi keluarga. Akhir sekali, kesimpulan. Apa yang dapat disimpulkan ialah ibu bapa dan keluarga memainkan peranan yang penting dalam bentuk hubungan keluarga yang bahagia dan kukuh. Amalan-amalan yang murni seperti hormat, kasih sayang dan tanggungjawab sebagai pengasas untuk membina keluarga yang bahagia. Jika dibiarkan, impak negatif akan berlaku pada struktur keluarga. Sebagai contoh, kajian kes di Malaysia, statistik menunjukkan peningkatan kadar perceraian yang berkaitan dengan faktor-faktor pengabaian adab dan nilai murni. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar perceraian Malaysia meningkat dari tahun ke tahun.
menyoroti kemungkinan hubungan keluarga yang semakin terjejas. Kajian juga menunjukkan bahawa masalah keluarga dan perceraian sering kali terkait dengan ketidakpatuhan adab seperti kurangnya komunikasi dalam keluarga dan ketidakstabilan ekonomi serta tekanan hidup yang tinggi. Contohnya, di Kuala Lumpur, ada keluarga suami perlu bekerja 2 kerja dalam satu masa menyebabkan tiada masa bersama keluarga. Peningkatan beban kerja di kalangan keluarga Malaysia dan kehidupan moden yang sibuk dapat menyebabkan kurangnya masa untuk berinteraksi, berkomunikasi mengakibatkan hubungan keluarga yang terpinggir. Statistik kirokul dalam keluarga juga menunjukkan peningkatan. Menunjukkan adanya masalah serius berkaitan dengan nilai-nilai murni dan kesopanan. Kes-kes ini seringkali berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap norma-norma etika dan moral yang membentuk adab dalam keluarga. Dengan memahami kes dan statistik ini, kita dapat menyimpulkan bahawa aplikasi adab dan nilai murni adalah penting untuk mencegah peningkatan masalah keluarga dan perceraian di Malaysia. Melalui pendekatan proaktif dalam memupuk nilai-nilai ini, masyarakat dapat merapatkan ikatan keluarga, mengurangkan kesan negatif dan menyumbang kepada pembentukan keluarga yang kukuh dan mampan Malaysia. Akhir sekali, saya akan merangkapkan serangkap pantun. Adab dan nilai murni landasan keluarga. Percayalah tanpanya kebahagiaan jauh terpaut. Kajian kes berbicara bukan untuk dibangga. Hormatilah adab kehidupan bahagia sentiasa terpaut. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.